puteri masih lagi berada dalam takuk yang sama. Masuk. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia Baru. Hari ini saya nak maklumkan prestasi anak encik Pakatan Harapan bin Harapan Tinggal Kenangan. Selama 100 hari anak cik berada di sekolah ini, kami mendapati PTPTN masih lagi kena bayar, harga minyak tak turun lagi RM1.50, tol masih lagi tidak dimansuhkan, isu Firda masih lagi tidak diselesaikan, dan kesannya ringgit Malaysia semakin merudum. Oleh itu, kami berpendapat anak encik gagal dan prestasinya tidak memberangsangkan. Untuk itu, kami ada satu pantun buat encik dan anak encik. Po amai-amai belalang kupu-kupu, 100 hari tamat 1 milion. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Fadwa binti Anwar, calon Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia bagi sesi 2018-2021. Saya ingin mengucapkan selamat bersidang kepada semua perwakilan UMNO di seluruh Malaysia. Jangan lupa undi saya calon Esko Puteri nombor 58. Selamat bersidang. 2018 mencipta sejarah. Kita bukan lagi pemerintah. Cabaran kita kian berhulu. Budi juga harus berubah. Kerana wanita muda Bukan sekadar politik. di umur 18, siapa saja kita. Puteri Kuantan berwajah baru. Kita kan satu pasukan. Jom bersama kami, Revolusi Puteri bermula di sini. Kami sudah bersedia. Ayah. Bagaimana saudari melihat persepsi anak-anak muda terhadap kerajaan hari ini? Adakah mereka teruja? Dengan kerajaan sekarang? Ya. Okey. Dari sudut perspektif anak muda, saya menyaksikan anak muda ni sebenarnya, kalau nak kata teruja tu, saya tak nampak excited dekat mana. Excitement dia tu dah macam, dah mungkin berkurang, mungkin disebabkan oleh perubahan-perubahan landscape politik, ditambahkan pula dengan situasi COVID kita yang kejap okey, kejap tiba-tiba mendadak, dan kita sekarang nak cuba untuk stabilizekan balik. Apa yang saya nampak, anak muda ni dia bukan tak teruja, cuma bagi dia sekarang, dia nak tahu macam mana dia nak hidup lepas ni. Ini kita kena faham, mereka yang terlibat, yang terkesan banyak akibat COVID ni adalah orang muda. Kalau kita kata B40 is basically majoritinya adalah orang muda. Jadi dia dah tak kisah dah sebenarnya. Siapa merintah pun dia kata dia tak kisah dah. Cuma dia kata macam mana dia boleh meneruskan kehidupan dia, macam mana dia boleh bangkit daripada kehidupan dia, yang mana dah kena buang kerja, yang mana dah kena potong gaji, yang mana nak bayar sewa rumah. Jadi bagi dia, apa yang kerajaan perlu buat, tak kira siapa pun kerajaan tu, kena memberi perhatian kepada pemulihan ekonomi rakyat, terutamanya kepada golongan muda yang memang orang kata tengah struggle. Bukan kita cakap golongan lain tak struggle, golongan faktor usia lain tak struggle, tetapi yang lebih struggle adalah mereka yang berada di bandar, yang boleh katakan kalau sebelum COVID pun dah boleh kata dia tu miskin bandar, bila dah sampai time COVID apatah lagi. Jadi kalau kita nak cakap tentang keterujaan anak muda dengan kerajaan sekarang, bagi saya mereka dah tak kisah. Siapa memerintah pun mereka dah tak kisah, asalkan fokus kerajaan perlulah memihak kepada mereka, sebab ekonomi ni dia universal kan, dia satu benda yang makro. Jadinya dia akan tempias-tempias ekonomi tu boleh dapat dinikmati bersama. Nak tanya, apa pandangan saudari tentang ada yang mengatakan Puteri UMNO semakin membosankan, tidak menarik dan tidak memenuhi cita rasa anak muda? Boleh komen sikit? Okey, dia bukan membosankan, tetapi saya lebih suka bercakap dia tidak ada perubahan. Sedangkan politik berubah, ekosistem berubah,
Masyarakat berubah, pemikiran berubah, teknologi berubah, tetapi puteri masih lagi berada dalam takuk yang sama. Daripada start dia ditubuhkan 20 tahun lepas sehingga kepada beberapa tahun, 10 tahun kebelakangan ini yang saya boleh katakan kuasa anak muda kita dah boleh nampak, dan buktinya pun kita dah rasa dalam PRU ke-14 bagaimana orang muda menghukum kita, sedangkan mereka tahu yang apa yang dilontarkan oleh pihak PH ketika itu suatu benda yang tidak dapat direalisasikan sekalipun. Tetapi apabila kita bercakap tentang undi, nak tak nak kita kena terima hakikat bahawa mereka telah mengundi dan mereka telah menyebabkan kita kecundang. Itu kita kena terima hakikat. Adakah saudari menganggap Puteri UMNO ni masih lagi relevan? Boleh bagi tahu tak sejauh mana, kalau masih relevan lah, sejauh mana relevannya Puteri UMNO sekarang ni? Masih. Puteri UMNO masih relevan dalam senario politik semasa, dalam politik tanah air. Sebab perjuangan parti UMNO itu bersama rakyat. Puteri UMNO bersama rakyat. Kita tak nafikan Puteri UMNO memang sentiasa turun padang bersama rakyat. Apabila adalah bencana ke, bantuan dan sebagainya ke, memang Puteri UMNO akan ke hadapan. Relevan? Betul. Kami masih relevan. Saudara berminat untuk menjadi ketua Puteri UMNO? Betul. So, apa rasionalnya untuk bertanding jadi ketua Puteri UMNO Malaysia? Jadi menjawab kepada soalan tu tadi, saya nak menjadi ketua Puteri Malaysia. Betul? Saya open kat sini. Ya. Saya nak bertanding ketua Puteri Malaysia kerana saya nak membuat satu perubahan. Saya tak nak orang pelekehkan puteri. Saya tak nak orang pandang rendah pada puteri. UMNO gah pada nama tapi tidak pada puteri. Jadi saya nak membuat satu perubahan. Saya amat-amat mengimpikan puteri pada masa akan datang 5 ke 10 tahun boleh berdiri sama par dengan pemuda. Boleh menjadi sama-sama tulang belakang wanita, pemuda dan puteri. Barulah kuat parti. Bagi saudari, adakah saudari berpuas hati dengan atau tidak dengan prestasi Puteri UMNO sekarang? Adakah Puteri UMNO boleh diharap untuk menjadi penggerak penting untuk PRU 15 nanti? Bila bercakap soal adakah saya berpuas hati, saya nak reflect pada diri saya sendiri sebagai seorang ketua Puteri Bahagian dan sebagai seorang Esko Puteri Malaysia. Saya tidak berpuas hati. Kerana saya rasakan ada banyak lagi perkara yang saya tak tackle lagi. Ada banyak lagi perkara yang saya tak boleh nak perbaiki lagi. Saya tak mengharapkan saya akan ubah 100%. Mustahil dalam tempoh 3 tahun, 3 tahun setengah nak ubah 100% satu perkara luar biasa. Lainlah kalau kita bermain dengan mesin. Kita bermain dengan hati manusia. Tapi saya mengharapkan sekurang-kurangnya kalau saya dapat mengubah 20% daripada keseluruhan entiti, itu a big achievement bagi saya. Saudari berminat untuk jawatan tertinggi dalam parti. Tetapi Barisan Nasional kalah Parlimen Kuantan pada PRU yang lalu. Jadi apa logiknya untuk mengangkat saudari sebagai pemimpin utama Puteri UMNO Malaysia? Okay. UMNO tak kalah semua dekat Kuantan. Kita menang satu Don Indrapura. Memang dalam Parlimen Kuantan. Parlimen Kuantan ada 3 Don. Teruntum, Tanjung Lumpur, Indrapura. Dan ahli Parlimen Kuantan ialah seperti yang semua sedia maklum, YB Fuzia, Teruntum PKR, Tanjung Lumpur PAS dan Indrapura Kuantan, UMNO, daripada UMNO. Yang berhormat Datuk Seri Syafiq Fauzan. Sudah hampir 4 term kalau tak silap saya, 4 term. Beliau memang kubu kuat kita tu. Indrapura tu memang kubu kuat UMNO. Jadi apabila kita kata, alah, Kursi kalah, Kuantan kalah, nak buat apa kau jadi tokoh penting kat dalam Kuantan ni? Bagi saya, kenapa saya perlu melihat kekalahan itu sebagai satu batu penghalang saya untuk saya pergi lebih jauh? Selagi saya boleh berkhidmat bersama rakyat, secara langsung atau tidak langsung, kawasan kalah ke, kawasan menang pun kalau tak jaga kalah juga. Kawasan kalah, kalau kita jaga baik-baik, kita ada satu plan. Saya percaya pada strategi. Saya tak percaya pada kerja last minute. Sebab bila saya dah duduk dalam politik, bila saya dah tengok sini-sini politik bekerja, no wonder dia boleh menang. Sebab dia dah ada strategi.
kita nak orang kata apa, nak menghadapi pilihan raya ni bukan macam nak buat kerja kahwin. Kerja kahwin lagi 3 bulan baru fikir nak pergi, nak beli apa, goodies apa, nak ini, nak itu. Tapi politik dalam PRU ni, kerja ni berterusan dan dia kena ada timeline dia. Tahun yang pertama buat apa, tahun kedua buat apa. So kita narrow down benda tu, sampailah di saat kita nak buang undi. Itu gerak kerja pilihan raya. Hari ni dapat result, kalah atau menang, besok dah kena rangka. Itu bagi saya. Jadi saya tak nampak kenapa kawasan kalah. Kenapa you nak jadi pemimpin dekat kawasan yang kalah? Siapa tahu satu hari nanti Kuantan akan kembali kepada UMNO. Adakah saudari percaya anak muda masih berminat dengan Barisan Nasional? Barisan Nasional, soalan panas ni. Tapi saya nampak anak muda sekarang ni dia suka membuat perbandingan. Okay. Saya suka tengok politik Malaysia lepas PRU 14. Sebab parti mana tak pernah pegang kerajaan? Sampai daripada PRU pertama sampai PRU ke-13, Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Masuk PRU 14, Pakatan Harapan. 22 bulan bertahan hayat. Lepas tu bertukar pula kita dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Bertukar lagi Kerajaan Malaysia. Okay. Parti mana yang tak pernah menjadi kerajaan? DAP dah pernah rasa jadi kerajaan. PKR dah pernah rasa jadi kerajaan. PAS dah pernah rasa jadi kerajaan. Dan kita pun dah pernah rasa jadi kerajaan. Lagilah orang kata kalau ikutkan pengalaman tu, kita lagi pengalaman lah. Tapi saya suka apabila rakan-rakan yang bukan orang kata non-partisan lah, dia tak ada parti mana-mana, dia compare. Baik BN, baik lagi UMNO, baik BN daripada PH, baik BN. Orang kata ni tak function, baik lagi BN. Dasar-dasar mesra rakyat, bantuan-bantuan rakyat, dengan BRIM-nya, dengan skimnya, dengan krimnya, aiskrim macam-macam semua ada. Baik lagi BN. Sampai ada pernah satu perbincangan bersama kawan-kawan, dia kata dia orang rasalah kalaulah Barisan Nasional ni masih lagi memegang Malaysia, menang pilihan raya ke-14, walaupun kita dilanda COVID, rakyat tak sesusah ini. Itu ayat yang keluar daripada mulut non-partisan. Undi 18 akan mula dilaksanakan pada PRU 15 ini. So, adakah ini akan menguntungkan Barisan Nasional? Ya dan tidak. Kalau kita pandai ambil peluang. Orang muda ni, dia jarang tengok TV. Dia tak tengok mainstream. Dia tengok Facebook, dia tengok Twitter, dia tengok IG, latest kita ada TikTok dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak gunakan medium-medium yang ada ni, kita nak menjadikan dia sebagai penarik untuk anak muda dekat dengan kita. Kalau kita guna dengan sebaiknya sampai kepada golongan sasar, kita boleh menang. Dari yakin kerajaan keluarga Malaysia yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri akan bertahan sehingga ke hujung penggal. Sehingga ke 2023. Ya. Dia bergantung kepada keadaan 100 hari nanti. Sekarang kita sibuk countdown 100 hari. Kita tengok, selagi dia tak buat masalah, selagi orang tengok kerajaan sekarang ni okey, rakyat pun dah boleh bernafas balik, kita tolak tepi lah faktor-faktor dalaman politik tu kita tolak tepi, dan kalau boleh kita elakkan. Betul, dalam katakan, kalau nak kata stabil, memang tak stabil. The best way is pulangkan balik mandat kepada rakyat. Tapi tak apa, kita cool down dulu, kita tunggu sampai COVID reda. Tapi dalam masa yang sama kita buat kerja. Selagi kerajaan Malaysia tidak membuat ataupun mengusulkan sesuatu perkara yang rasanya burden kepada orang muda, kepada rakyat terutamanya, saya rasa dia akan bertahan. Tetapi itu dari pandangan rakyat. Tapi dari pandangan parti politik pun mungkin berbeza. Sebab kita faham siapa yang akan memerintah, parti mana yang akan memerintah, bergantung kepada 222 ahli parlimen. Mungkin dah satu dah okey, kita dah buat cantik. Tapi mungkinlah ada faktor-faktor dalaman di Dewan Rakyat itu yang akan menyebabkan senario berubah, kerajaan apatah lagi lepas ni nak tubuh.
Cuma sekarang concern saya sebagai orang muda dalam parti, jaga rakyat. Sekiranya kita boleh jaga rakyat, percayalah 50 tahun akan datang pun kita akan jadi lagi pemerintah. Saudari hendak orang luar mengenali Wawa ni seperti apa? Maknanya bila orang cakap Wawa tu, siapa dia? Ya. Okey. Saya suka orang kenal dengan saya dengan dua perkara. Pertama, realistik. Kedua, futuristik. Jika diberi peluang pada PRU 15 untuk menjadi calon, adakah Wawa sudah bersedia? Dia tak kisahlah Saya tak calon, expect soalan dekat calon, luar. calon sama ada menjadi adun Adun atau ataupun ahli parlimen. Adakah Wawa sudah bersedia? Dalam politik kita kena sentiasa bersedia. Sebab dinamik politik sekarang ni kita tak tahu bila-bila, macam-macam boleh jadi. Tapi kalau keperluan kehendak rakyat memang memerlukan, saya ambil contoh orang muda lah. Okay, Kuantan kena letak calon orang muda. Dan apabila pucuk pimpinan meletakkan saya sebagai calon, tak kira lah di Dun Indrapura ke ataupun di Parlimen Kuantan sendiri yang memang saya diberi kefahaman akan kembali kepada UMNO. Wallahualam, politik boleh berubah. Nak tak nak saya kena bersedia. Dan apa yang perlu saya buat sekarang, mental kena kuat. Saya kena persiapkan diri saya daripada sekarang. Macam mana saya nak rakyat ataupun pengundi Kuantan mengenali saya. Macam mana saya nak meletakkan appearance saya di mana-mana tempat. Jadi perlu, saya nak portray diri saya sebagai seorang yang macam mana? Bossy, down to earth, ataupun jenis yang boleh jadi kawan-kawan dan sebagainya. Nak tak nak saya kena bersedia. Sebab politik ni seni segala kemungkinan. Kita tak boleh nak jangka. Mana tahu kalau Allah dah tentukan Wawa PRU 15, awak adalah calon UMNO Barisan Nasional bagi P083 Kuantan. Saya terima. Tapi walaupun dalam hati Tuhan saja yang tahu. Kita kena prepare lah. Prepare. Dan saya percaya pada sokongan. Saya percaya pada gerak kerja berpasukan.